Dan salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi. Ini adalah matematik tambahan tingkatan 5 bab 3 pengamiran video yang ke-6. Di video yang lalu kita telah pun belajar tentang mencari keluasan di bawah garis lingkungan. Kali ini kita switch gear sedikit ya. Kita akan naikkan sedikit gear kita. Kita akan mencari isi padu hasil daripada kisaran. Objektif pembelajaran ialah untuk mencari isi padu apabila satu kawasan keluasan ya dikisarkan pada paksi X ataupun pada paksi Y. Sebagai contoh, dia beri satu garis lengkungan dan sekiranya kita mahu mengisarkan satu kawasan. Inilah contohnya lah. Ini adalah keluasan satu area. Dan sekiranya kita mahu mengisarkan, kita mahu pusingkan dia, putarkan kawasan luas ini pada paksi X. Dia akan menghasilkan satu bentuk kubah yang lebih kurang begini bentuknya. Ini sisi seperti mana lingkungan di atas. Dan apabila dia dikisarkan pada paksi Y, dia akan jadi sebegini bentuknya ya. Lebih kurang ya. Okey, ini garis di belakang ya. Dan kita akan mencari isi padu untuk buka ini ya. Volume. Jadi itu adalah objektifnya. Kita mungkin juga boleh ya. Kita akan juga boleh mengira isi padu. Saya bagi satu lagi kawasan. Sekiranya kawasan itu dikisarkan pada paksi Y. Okey, kawasan biru ni. Sekiranya ia dikisarkan pada paksi Y, kita akan dapat satu lagi bongkah yang bentuknya lebih kurang sebegini. Sekejap. Ini sisinya mengikut garis lingkungan di tepi. Ya, lebih kurang lah ya. Okey, ini garis di belakangnya. Kita akan mencari isi padu. Okey, kita akan bermula. Saya akan padam dulu kawasan yang baru saja saya lukis ini untuk memberikan sedikit ruang. Seperti di video yang lepas, kita belajar bagaimana untuk mencari keluasan di bawah garis lingkungan. Kita mulakan dengan satu anggaran yang kasar. Begitu juga dengan contoh untuk mencari isi padu hasil daripada kisaran. Kita akan mulakan juga dengan satu anggaran yang kasar. Jadi saya berikan satu graf yang sama dalam contoh di video yang lepas, iaitu garisan Y sama dengan X kuasa 2 campur 1. Ini paksi X dan Y nya, dan kita lukiskan garis lengkungannya ya. Lebih kurang sebegini. Dan kita akan kisarkan kawasan yang berlori ini melalui paksi X terlebih dahulu ya. Kita kisarkan pada paksi X. Dan kita akan mulakan dengan satu anggaran kasar. Sekiranya kita menganggarkan ianya adalah satu rectangle, satu segi empat. Bermakna seperti mana dalam video yang lepas, ada kawasan yang akan dikisarkan dan dikira isi padunya, tetapi tidak termasuk di dalam garis lingkungan itu. Dan ada juga kawasan yang saya ambil satu warna yang lebih baik. Kawasan yang kita tidak kira ya, isi padu yang kita kisarkan tetapi kita tidak kira ya. Jadi ini adalah satu anggaran kasar. Dan kita akan lakukan ini untuk metod yang pertama ni, untuk cara pertama kita akan melakukan dengan satu kisaran oleh satu kawasan segi empat. Dalam contoh yang kedua kita akan gunakan dua segi empat, dan contoh yang ketiga kita akan gunakan
kita akan kisarkan 4 segi 4 ya. Seperti mana video yang lepas. Segi 4 itu adalah di antara X bersama dengan 1 dan X bersama dengan 3. Dan ini adalah persamaan untuk garis lengkungan ya. Jadi di tengah-tengah garis horizontal ini ialah pada X bersama dengan 2 ya. Jadi seperti biasa, delta X ialah bersama dengan 2 iaitu 3 tolak 1. Dan Y1 di sini adalah bersama dengan Y1 adalah bersama dengan apabila X sama dengan 2 iaitu 2 kuasa 2 tambah 1 iaitu bersama dengan 5. Ataupun saya just tulis saja ini sebagai 5 ya. Jadi sekiranya segi 4 ni dikisarkan pada si X, bentuk apakah yang akan terhasil? Dia akan menghasilkan satu silinder ya. Lebih kurang sebegini ya. Ini dia silinder yang akan dihasilkan apabila kawasan segi 4 itu dikisarkan ya. Saya harap anda semua, murid-murid semua dapat imagine dapat mainkan kisaran ini di dalam minda anda sendiri ya. Dan ini adalah lebih kurang pasti X nya adalah di sini lebih kurang ya. Dan dia tembus ke belakang paksi X nya. Dan ini paksi Y ya. Ini adalah 5. Dan di sini adalah 2, bukan 2 tetapi 1. Dan juga di tengah sini adalah 3 nilai X1 dan 3 di sini. Untuk kita mengira apakah formula untuk isi padu silinder? Kita telah pun belajar di banyak tahun yang lalu mungkin tingkatan 1 saya tidak pasti. Tapi volume isi padu untuk silinder ialah, kalau formula asalnya ialah pi r square didarabkan dengan height pi r adalah radius atau benjejari yang dikongsikan 2 didarab dengan pi dan juga ketinggian. Tapi dalam contoh ini h ialah pi r radiusnya ialah nilai y1 iaitu nilai ini itu adalah menjadi radius kepada jejari kepada circle, kepada bulatan permukaan silinder, dan nilai h nya ialah ini iaitu delta x. Begitu. Jadi jawapan untuk satu segi 4 yang dikisarkan pada paksi X ialah pi Y1 adalah 5 kuasa 2, delta X ni adalah 2 didarabkan dengan 2. Jadi bersamaan dengan 5 kuasa 2 adalah 25 didarabkan dengan 2 ialah 50. Jadi jawapannya ialah 50 pi unit padu. Okey. Mudah saja sebenarnya. Sekiranya tidak dapat memahaminya, sila cuba revise semula, cuba carikan semula di dalam buku teks anda ataupun search Google pada internet untuk mencari formula untuk isi padu silinder Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Sekiranya graf itu dianggarkan dengan dua kawasan segi 4. Okey, Y bersama dengan X kuasa 2 tambah 1. Sama saja grafnya tadi. Okey, di antara 1 dan 3.
Okay, kita buatkan satu anggaran yang lebih baik, iaitu dengan menggunakan dua kotak. Dua segi empat. Okey. Dan kita akan kisarkan dua segi empat ini pada paksi X. Dan ini adalah tengah kepada segi empat itu, iaitu di sisi ini ialah 2 dan ini adalah kawasan tengah kepada segi empat yang pertama ialah 1.5 dan di tengah antara 2 dan 3 ialah 2.5. Untuk contoh ini, delta X adalah ini dan nilai delta X ialah bersama dengan 2/1 ataupun 3/2, iaitu 1 unit. Dan nilai Y1, ketinggian segi 4 ini, dan Y2 di situ. Jadilah apakah nilai Y1? Y1 ialah apabila X bersama dengan 1.5, ialah 1.5 kuasa 2 tambah 1. Bersamaan dengan kita akan gunakan kalkulator. .25. Dan Y2 ialah apabila X bersama dengan 2.5 kuasa 2 tambah 1. Kuasa 2 tambah 1. 7.25. Okey, sekarang sekiranya kita kisarkan dua kawasan segi empat ini, ia akan menghasilkan dua silinder. Satu silinder besar lebih kurang. Okey, dan satu lagi silinder yang lebih kecil. Ya, lebih kurang ya. Okey. Untuk mencari isi padu kepada kawasan segi empat yang dikisarkan pada paksi X, kita perlu carikan isi padu untuk dua silinder lah ya. Jadi untuk contoh ini, V adalah bersamaan dengan pi Y1 squared delta X campur dengan pi Y2 squared delta X. Okey. Jadi itu bersama dengan kita letakkan pi dan delta X di luar. Okey, factorizekan ya. Jadi Y1 kuasa 2 tambah Y2 kuasa 2. Bersamaan dengan pi. Okey, delta X ialah 1. Jadi darab dengan 1. Dan Y1 squared ialah 3.25 kuasa 2 tambah 7.25 kuasa 2. Kita akan guna kalkulator sekali lagi. 3.25 kuasa 2 tambah 7.25 kuasa 2. Jadi bersamaan 63.125. Okey. Didarab dengan 1 jadi 63.215 jugalah Berapa nilainya tadi? 125. 63.125. Jadi jawapannya 63.125 pi unit padu. Jadi kita telah mendapatkan satu nilai yang lebih hampir kepada nilai yang sebenarnya
untuk garis lingkungan, untuk kawasan di bawah garis lingkungan yang dikisarkan pada fasi X. Kenapa jawapan kali ini, anggaran kali ini lebih baik? Kerana kawasan yang dikira bersama di dalam kisaran itu telah pun menjadi lebih kecil daripada contoh yang pertama, daripada metod yang pertama. Dan kawasan yang tidak dikira pun telah menjadi lebih kecil berbanding dengan anggaran yang pertama dengan menggunakan 1/4 sahaja, ya. Dan kita akan perbaiki anggaran ini dengan menggunakan 4. Ini nombor 2. Kita akan menggunakan 4/4 pula dalam metod yang ketiga. Dalam langkah yang ketiga, kita hasilkan 4/4 kerana kita nak mendapatkan anggaran yang lebih baik. Waktu ini anda tentu sudah dapat lihat similarity, persamaan dengan video yang lepas, ya. Ini adalah 1.5, ini adalah 2.5. Dan kita akan kisarkan 4/4. Ya, begini lebih kurang. Okey. Jadi apabila 4/4 ni dikisarkan, kita akan dapati kawasan yang dikisarkan tetapi tidak, yang dimasukkan di dalam calculation yang tidak sebenarnya isi padu kisaran di bawah lingkungan akan menjadi lebih kecil, ya. Begitu juga kawasan yang kita tidak kira. Kawasan ungu ni telah pun menjadi lebih kecil daripada kisaran 2/4 ataupun kisaran 1/4. Ya, kita boleh lihat sendiri, ya. Jadi ini akan menjadi satu anggaran yang lebih baik, ya. Dan kita cari nilai delta X. Delta X adalah ini, ya. Itulah sama untuk kesemua segi 4. Sebab ianya telah pun dibagi kepada 4 kawasan yang sama. Jadi delta X adalah bersama dengan 1.5 tolak 1, iaitu 0.5. Dan ini pula Y1, Y2, Y3, Y4. Apakah nilai Y1? Nilai Y1 adalah apabila X adalah di antara 1 dan 1.5, iaitu 1.25. Jadi 1.25 kuasa 2 tambah 1. Y2 pula ialah apabila X bersamaan dengan 1.75, iaitu di antara 1.5 dan 2. Jadi 1.75 kuasa 2 tambah 1. Y3 pula apabila X bernilai 2.25 tambah 1. Itu saya tunjukkan tempatnya. Itu di sini. Agak kecil, ya, untuk dilihat, ya. Dan terakhir Y4 adalah apabila X bersamaan dengan 2.75, iaitu di antara 2.5 dan 3. Nah, saya tidak akan kirakan. Saya tidak akan kirakan nilainya kerana titik perpulahannya akan menjadi terlalu besar, ya. Saya akan lakukannya kesemuanya di dalam
pengiraan di dalam kalkulator kemudian nanti. Dan delta X adalah bersama dengan 0.5. Jadi untuk mencari volume isi padu, V adalah bersama dengan pi Y1 kuasa 2 delta X campur dengan itu adalah isi padu kisaran segi 4 yang pertama, campur dengan pi Y2 kuasa 2 delta X campur dengan pi Y3 kuasa 2 delta X campur dengan pi Y4 kuasa 2 delta X. Kita factorizekan, kita bawa keluar pi dan delta X seperti mana contoh sebelum ini. Pi delta X didarabkan dengan Y1 squared tambah Y2 squared tambah Y3 squared tambah Y4 squared. Jadi ini bersama dengan pi delta X adalah 0.5. Okay, Y1 squared agak panjang ya. Agak panjang 1.25 squared tambah 1 kuasa 2 tambah 1.75 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 sekali lagi tambah 2.25 kuasa 2 tambah 1 dan tambah 2.75 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 ya. Kuasa 2 dan okey, tutup kurungan. Jadi kita gunakan kalkulator. Ini akan menjadi satu calculation yang panjang. Jadi 1.25 kuasa 2 tambah 1 tutup kurungan kuasa 2 sekali lagi ya. Kita perlu hati-hati supaya kita tidak melakukan kesilapan. Saya rasa saya sudah pun melakukan satu kesilapan di sini. Saya nak padam semula dan lakukannya semula. 1 perpuluhan. Okey, saya lupa untuk tekan perpuluhan tadi. 25 kuasa 2 tambah 1 tutup perpuluhan kuasa 2. Ya, betul. Tambah. Buka kurungan 1.75 kuasa 2 tambah 1 tutup kurungan kuasa 2. Ya, betul ya. 1 dia tambah 1 kuasa 2 sekali lagi campur 2.25 kuasa 2 tambah 1. Hati-hati ya. Sebab kerana ini adalah pengiraan yang panjang. Bila-bila masa pun kita boleh melakukan kesilapan. Campur 2.75 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Okey. Jadi dalam square bracket ini nilainya 133.140625 darab dengan 0.5. Ya, 0.5 dari sini. Jadi ini adalah jawapan terakhirnya. 66.57. Kita bundarkan pada 2 titik puluhan. 66.57 pi padu, unit padu, sorry. Eh, 66.57. Ya. Jawapan kita telah menjadi lebih baik. Lebih tepat. Okey, berbandingkan dengan jawapan yang sebelum ini. Kerana kawasan yang berbeza, iaitu kawasan lorikan merah dan purple tadi telah pun menjadi mengecil. Jadi seperti video yang lalu, untuk mendapatkan anggaran yang lebih baik, apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita kisarkan kawasan segi empat yang lebih kecil lagi ya, daripada contoh ini untuk mendapatkan anggaran yang lebih baik. Dan anggaran yang terbaik sekiranya
Saya lakarkan ke di sini. Sekiranya segi 4 itu menjadi tersangat-sangat kecil, dan segi 4, apabila segi 4 yang terlalu kecil, kita akan dapat segi 4 yang tersangat banyak, bilangan infinity. Infinity di dalam sini, di dalam kawasan antara 1 dan 3 ini, sudah tentunya delta X akan menghampiri kosong, walaupun tidak kosong, tidak absolute zero, tetapi delta X hampir dengan kosong, dan kita akan dapatkan bilangan segi 4 yang tidak terhingga banyaknya, infinity. Jadi sudah tentulah mustahil untuk kita membuat pengiraan sebagaimana kita lakukan untuk pengiraan silinder yang kita lakukan sebentar tadi. Jadi di sinilah pengamiran tentu memainkan peranan. Jadi untuk kita mencari volume isi padu yang sebenar, bukan setakat anggaran, tetapi ini adalah isi padu yang sebenarnya dengan value yang sebetulnya, ialah menggunakan formula ini. Apabila delta X menghampiri 0, isi padu ni ialah pengamiran untuk persamaan Y pi Y kuasa 2 with respect to dx. Ini adalah formula yang perlu kita hafal. Okey. Oh, tidak lengkap ini adalah pengamiran tentu, jadi antara Y1 dan Y2. Minta maaf, bukan Y tetapi X. X1 dan X2 . Jadi mari kita kira isi padunya. Jadi ini adalah Y bersama dengan X kuasa 2 tambah 1. Jadi isi padu di antara 3 dan 1. Pi Y2 ialah X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 dx. Jadi ini adalah bersama dengan pi kita boleh letakkan di luar. Saya lakukan semula. Pi letak di luar kerana ialah satu nilai pemalar, kita boleh letakkan di luar pengamiran, kerana tidak akan mengubah apa saja hasil pengamiran nanti. Jadi kita letakkan pemalar itu di luar. Kita hanya kamirkan Y kuasa 2, iaitu X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 akan menjadi X kuasa 4 tambah 2 X kuasa 2 tambah 1 dx. Okey. Mungkin anda tertanya-tanya bagaimana saya dapat ekspresi ini. Mari saya tunjukkan. Kerana kita kuasa 2 kan ekspresi X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Ini bersama dengan X kuasa 2 tambah 1 didarabkan dengan itself. X kuasa 2 tambah 1. Jadi kita mulakan dengan darab X kuasa 2 dengan X kuasa 2 dan X kuasa 2 dengan 1. Kemudian 1 dengan X kuasa 2 dan 1 dengan 1. Itulah X kuasa 2 bersama X kuasa 2 jadi X kuasa 4 tambah X kuasa 2 dengan 1 X kuasa 2. Kemudian 1 dengan X kuasa 2 tambah X kuasa 2 sekali lagi, dan 1 dan 1 jadi 1. Jadi ini bersama dengan X kuasa 4 tambah 2 X kuasa 2 tambah 1. Jadi di situlah saya dapat ekspresi yang baru ini. Okey, kita teruskan. Hasil pengamiran ialah untuk X kuasa 4 ialah X kuasa 5 per 5 tambah 2 X kuasa 3 per 3 tambah X di antara 3 dan 1. Jadi bersama dengan pi
Kita gantikan nilai X dengan 3. Jadi 3. Kita buat kurungan ya. Nested bracket. Jadi 3 kuasa 5 per 5 tambah 2 3 kuasa 3 per 3 tambah 3. Tolakkan dengan lower boundary, iaitu 1 kuasa 5 per 5 tambah 2 1 kuasa 3 per 3 tambah 1. Okey. Jadi pi di luar sekali lagi. Kita guna kalkulator kali ini. Apakah dia 3 kuasa 5? 3 kuasa 5 bersamaan dengan 243 ya. Jadi 3 kuasa 5 243. Kita selesaikan. Kita lakukan satu persatu lah ya. 243 per 5. Okey, 243 betul. Tambah, okey. 3 kuasa 3 bagi 3. Jadi 3 darab 3 darab 3 bagi 3. Jadi kita boleh cancel out 3 itu. Dan ini jadi 2 saja. Jadi 3 kuasa 2 jadi 9. 9 kuasa, darab 2 jadi 18. Tambah 3. Tolak. 1 kuasa 5 adalah 1. 1 per 5 tambah 2 per 3. Tambah 1. Jadi kita selesaikan. Dua empat tiga per 5 tambah 18 tambah 3, iaitu 69 3 per 5. Tolak. 1 per 5 tambah 2 per 3 tambah 1. 1 13 per 15. Okey, kita selesaikan. Enam puluh sembilan 3 per 5 tolak 1 13 per 15. Jadi ini adalah nilai yang sebenar, 67 11 per 15. Unit padu ataupun dia dalam bentuk perpuluhan 67.73. Unit padu. Jadi ini adalah kisaran, nilai kisaran nilai isi padu kisaran pada paksi X yang sebenar. Ya. Jadi kita compare, kita bandingkan nilai yang sebenar dengan nilai anggaran kita sebelum ini. Dengan 4 kotak, 4 segi 4, kita mendapat 66.57. Agak hampir dengan jawapan yang sebenarnya. Kiranya kita lakukan dengan 2 segi 4, jawapannya 63, jauh sedikit. 63.125. Dan sekiranya kita lakukan dengan 1 segi 4 saja, ialah 50 pi ya. Jadi anggaran yang sangat kasar dan tersasar. Jadi ini adalah hasil daripada pengiraan kisaran satu kawasan yang dikisarkan pada paksi X. Dan kita boleh lihat satu lagi contoh sekiranya ianya dikisarkan pada paksi Y pula kali ini ya. Contoh yang sama.
kita kisarkan pada paksi Y. Jadi saya lakukan dalam warna biru kali ini. Y1, Y2. Apakah nilai Y1 dan Y2? Y1 adalah bersama dengan 1 kos 2 tambah 1 bersama dengan 2. Y2 ialah apabila X sama 3. Jadi 3 kos 2 tambah 1. Jadi 9 tambah 1 iaitu 10. Okey, kita kisarkan kawasan biru ini. Pada paksi Y pula kali ini, ya. Dan dia akan menghasilkan satu bungkah yang lebih kurang sebegini bentuknya, ya. Okey. Okey, lebih kurang. Okey. Formula untuk isi padunya adalah sebegini. V bersama dengan pengamiran di antara Y2 dan Y1 pi X cos 2 with respect to dy pula kali ni, ya. Opposite kepada apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Sebelum ini, ya, Y cos 2 dx. Jadi antara X2 dan X1. Tetapi kali ini ialah pi X cos 2 dy di antara Y2 dan Y1. Jadi kita perlu mendapatkan ekspresi pada X cos 2. Mudah saja, ya. Daripada persamaan asal Y bersama dengan X cos 2 tambah 1. Maka kita pindahkan 1 ke kiri jadi tolak 1. Jadi hasilnya ialah X cos 2 bersama dengan Y tolak 1. Itu saja, ya. Mudah saja. Jadi V adalah pengamiran. Y2 ialah 10. Dan Y1 ialah 2. Pi Y tolak 1 dy. Seperti contoh yang lalu, pi kita letakkan di luar. Okay, dan kita kamilkan Y tolak 1 iaitu Y kuasa 2 par 2 tolak Y di antara 10 dan 2. Jadi hasilnya Y kuasa 2 iaitu 10 kuasa 2 par 2 tolak 10 tolak pula dengan 2 kuasa 2 par 2 tolak 2. Jadi bersama dengan pi 10 kuasa 2 adalah 100. 100 bahagi 2 ialah 50. 50 tolak 10 ialah 40. Okey. Tolak 2 kuasa 2 ialah 4. 4 bahagi 2 ialah 2. 2 tolak 2 menjadi kosong. Jadi jawapan akhirnya ialah 40 pi unit padu. Ya, ini adalah kawasan kisaran di antara garis lengkungan dan paksi Y apabila dikisarkan pada paksi Y. Jadi ini adalah dua contoh pengiraan isi padu apabila kawasan dikisarkan pada paksi X dan paksi Y. Jadi ini adalah video yang terakhir untuk bab 3 pengamiran. Saya harap anda semua telah dapat manfaat daripada perkongsian ilmu dalam video ini. Sekiranya mempunyai apa-apa masalah, sila mainkan video ini ataupun video-video yang lepas, sebanyak yang anda mahu. Jadi saya harap anda semua berjaya di dalam peperiksaan. Dan lebih penting lagi, anda akan dapat mengayakan diri anda dengan ilmu yang berguna ini. Jadi kita jumpa lagi untuk bab yang keempat. Assalamualaikum dan bye-bye.